والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ زين العابدين ابن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan basar artinya arti basar melihat. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata dan tiada dengan sebab cahaya matahari dan pelita, yakni dan cahaya pelita. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin Ibni Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam ninya masuk sifat yang baru, iaitu sifat basar. Nah, maknanya wajib ala kulli mukallafin wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib di atas tiap-tiap mukallaf an ya'rifa, oleh bahawa dia mengenal. Nah, ma yajibu fi haqqihi ta'ala, barang yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah daripadanya ialah al-basaru, sifat al-basar. Nah, kebiasaan ulamanya dia akan sebut sekali samad dan basar. Tetapi Syekh Zainul Abidin dia sebut samad dulu. Bahar habis dah samad, kemudian baru sebut basar. Nah, kerana apa begini? Disebut dalam kitab-kitab Arabnya wa quddimas sam'u 'alal basari, dan didahulukan sebut samad di atas basar ni litaqaddumihi, kerana terdahulunya sama fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'anil Karim. Nah, dalam Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sebut laisa kamitslihi syai'un
wa huwas samiul basir. Nah, jadi dalam Quran Allah Ta'ala dahulu ke sebut sami'. Nah, sebut sami' dulu. Sami' artinya zatun muttasifatun bis-sam'i. Nah, sami' artinya zat yang maha mendengar dengan makna zat yang bersepakai di zatnya sifat pendengaran. Itu dah. Baru kemudiannya disebut basir. Nah, apa basir? Aizatun muttasifatun bil basari. Zat yang maha melihat dengan makna zat yang bersepakai di zatnya sifat penglihatan. Jadi oleh kerana Al-Quran mendahulukan sebut sama' di atas basar, maka kerana itulah Syekh Zainul Abidin ni dia sebutkan sama' dulu kemudian baru basar. Itu kalau orang tanya apa sebut sama' dulu, tak boleh kau sebut basar dulu. Boleh belaka dekat sini. Tapi ulama dia sebut tu ada orang panggil tafaul dia. Tepat dia buat kira tu ada. Nah, kerana apa tu? Kerana mengikut sebutan Al-Quran. Itu dah. Tu. Kau sebab tu dikatakan wa quddimas sam'u 'alal basari litaqaddumihi fil Qur'ani. Dan didahulukan sifat sebut sifat sama' di atas sifat basar kerana terdahulunya sebutan sama' di atas basar di dalam Al-Quran. Itu satu. Yang keduanya, kenapa kau sebut sama' dulu kemudian baru basar? Ini ilat yang kedua kita kata. Kenapa sebut sama' dulu kemudian baru basar? Wali'annahu, kerana sesungguhnya sama' ni. Wali'annahu ay wali'anna sama'a. Kerana sesungguhnya sifat pendengaran itu afdalu minal basari fi haqqil hawadithi alal qawli sahihi. Kerana sifat pendengaran itu lebih afdal daripada sifat penglihatan pada hak makhluk yang baharu ini di sisi qaul yang sahih. Nah, qaul yang sahih kata sifat sama' tu lebih afdal daripada sifat basar di sisi qaul yang sahih pada hak kita makhluk. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala tu tak ada hak lebih, tak ada hak kurang lah. Nah, semua sifat-sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah semuanya lebih belaka. Nah, semuanya mulia belaka. Semuanya afdal belaka. Nah, adapun di kita ni ada buat kira oleh ulama, ada hitungan oleh ulama. Setengah ulama kata setengah ulama kata sifat basar lebih afdal daripada sifat sama'. Kenapa? Kerana orang yang ada sifat penglihatan, maka dia terjaga daripada najis-najis yang zahir. Nah, orang yang tidak buta boleh tengok kan? Ada najis apa? Nah, tahi cicak ke, tahi lembu ke, tahi kucing, tahi hayat. Nah, dia boleh tengok kerana dia tak buta. Berbanding dengan orang buta, dia tak tahu apa hak duduk depan dia tu, tahi cicak ke tahi lembu, dia jijak semata. Jadi setengah ulama kata afdal penglihatan daripada pendengaran. Sebab apa? Sebab orang yang ada penglihatan boleh mengawali diri dia daripada najis-najis yang zahir. Lalu setengah ulama kata afdal pendengaran daripada penglihatan. Antaranya Imam Ghazali sendiri berpendapat afdal penglihatan daripada pendengaran. Sebab apa? Sebab walaupun orang yang tidak buta ada sifat penglihatan tu boleh mengawali, menjaga diri dia daripada terkena najis yang zahir, tetapi tidak selamat daripada terkena najis yang batin. Nah, tu najis yang batin. Ni. Tengok go tu, tengok maksiat tu, tengok aurat orang perempuan tu, tengok tu kan najis yang batin dia panggil. Nah, maka katanya ulama Imam Ghazali kata lebih sama daripada basar. Kenapa? Kerana orang yang buta, walaupun dia tidak boleh melihat orang panggil najis yang zahir, tapi hati dia tu terjaga daripada najis maknawi. Nah,
Karena dia tak lihat perkara-perkara maksiat. Nah, dah. Tu. Nah, maka memang kalau kita tengok ke, banyak orang buta ni boleh hafal Quran. Ha. Alim Quran. Banyak. Kalau ibu-ibu ayah-ayah pergi ke Mesir, para hadirin semua pergi ke Mesir, boleh jumpa dengan syekh-syekh yang buta. Tetapi Al-Quran 30 juzuk ingat dalam dada. Ha. Kita hak tak buta ni kuliah pun kadang-kadang tak habis baca. Tu. Lupa bukan main dah. Tu tapi bukan suruh jadi buta bukan. Nak cerita katanya orang-orang begitu tu ada. Hati dia tu bersih sungguh. Mudah ingat hafalan. Bahkan di maqam Imam Syafi'i ada zaman saya duduk mengaji dululah, ada seorang guru Quran yang buta. Tapi hafiz Quran, ingat betul sungguh. Sehingganya kalau kita duduk jauh sikit, nah daripada tempat dia mengajar. Kita kata maqam Imam Syafi'i itu 4 segi gitu dah. Dia duduk sebelah ni, kita duduk sebelah nu ke. Kalau kita baca kuat, kemudian salah. Dia yang duduk sebelah ni boleh tegur. Kok. Dah dia tegur. Padahal dia buta tu. Nah, itu nak cerita kata bahawasanya ada orang yang buta, maka oleh kerana dia tak lihat perkara-perkara maksiat, hati dia terjaga daripada najis maknawi, maka mudah dia nak ingat kalamullah, Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i kita sendiri pun, nah, kuat, hafalan dia sangat kuat. Nah, sangat kuat. Satu hari dia berjalan ke pasar raya, terlihat tumit kaki perempuan yang tua. Terlihat. Bukan sengaja lihat. Terlihat. Kita ni bukan tumi. Kopek terus nah. Bukan hak tua. Hak muda terus nah. Dah. Tengok tak kelip putih mata. Cak. Tu berat benar. Imam Syafi'i ni terlihat. Tertengok. Tumi perempuan tua. Bukan sengaja tengok dah. Tumi pula tu. Ada berapa ah di tumiknya? Ni. Orang perempuan tu yang tua bukan muda dah. Kira-kiranya orang tua Aisyah. Orang tua yang Aisyah ni mana putu haid lah. Aisyah ni mana putu haid. Tak ada orang rah dah weh. Ni. Tapi bila kembali ke rumah, dia hafalan ilmu dia tidak seperti biasa. Biasanya Imam Syafi'i kalau dia hafaz sebelah ni kena tutup. Sebab apa? Masuk ingat automatik. Kita hafaz hak ni, hafaz 10 ayat, 20 ayat terlupa balik. Imam Syafi'i ni kena hafaz sebelah ni kena tutup. Sebab apa? Kalau tidak masuk automatik ingat. Kuat ya. Tapi kali tu hafaz sebelah ni yang masuk. Nah, tak ingat sebelah ni. Sudah dia raya. Rasa buruk dah ni hafalan. Tengok. Ini orang-orang hak dekat dengan Allah Ta'ala. Dia berasa buruk. Agama dia lagu tu. Syakautu ila waqi'i. Lalu dia mengadu hal dia tu kepada waqi' an su'il hifzi. Tentang buruknya hafalan dia. Buruk dah tu. Allah. Kita tak berasa apa dari sini. Terlupa ayat Quran hak kita hafal pun tak ada berasa buruk apa kita. Nah, berasa hebat, berasa neleh, berasa tak ada dosa. Orang yang tinggi dengan Allah Taala ni kalau berkurang ibadat dia berasa kurang selalu dah. Itu. Kita ke memang hak kurang sok modah ibadat, tak berasa kurang lah. Nah, bahkan berasa lebih pula no. Rasa hebat kita boleh semaya jemaah, boleh orang lain tak semaya jemaah, saya semaya jemaah. Adalah. Berasa lebih dalam kitanya. Nah. Tapi bab urusan dunia, tu siap. Kita duk tengok orang lebih tinggi sama. Orang yang lebih dengan Allah Taala ni, dia tengok urusan dunia ni orang hak kurang daripada dia. Barulah ada dalam hatinya sifat qanaah. Nah. Sifat memadai dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tamak halau bodoh. Tapi urusan agama, dia tengok hak lebih tinggi pada dia. Nah,
Itu kita terbalik tu. Moga kita bukan ahlul akhirah. Kita abnaud dunya, ahlud dunya. Kata ni. Maka katanya Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' tu guru dia kata, dia nasihat kepada Imam Syafi'i supaya tinggal maksiat. Allah. Maksiat apanya? Ini hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Nah, hebat tak hebat. Setara tu pun dikira maksiat dah di sisi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tertengok. Kita sengaja tengok. Alah, pas duk berasa berjuru, duk berasa cuci hati semua tu ni. Kenapa? Nah, li'annal ilma nurun, kerana sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Fa nurullah, maka bermula cahaya Allah, la yuhda lil 'asi, tidak dapat beri petunjuk kepada orang yang berbuat maksiat. Maka kalau kita nak dapat ilmu, maka kita kena usaha diri kita supaya tinggal maksiat. Tuh, tinggal maksiat. Kalau kita telah buat dah, segera bertaubat, gitu. Barulah ilmu tu Allah Taala capuk dalam hati kita. Kalau tidak kita duk mengaji, tak faham-faham. Itu kenapa tu kita kena tilik pada diri kita. Kenapa mungkin kita ada maksiat yang kita tidak taubat. Atau maksiat hak belum buat pun kita duk berahi nak buat, cita-cita nak buat, titik elio nak buat. Tu. Habis. Jadi kerana tu ulamanya bilangkan sifat. Samak dulu. Kemudian baru basar. Habis. Tengok. Artinya arti basar. Artinya arti basar melihat. Dia terjemah di sini melihat. Kalau kita nak bagi tepat terjemahan sifat ma'ani Allah Ta'ala, kena ke diri sifat sungguh, kita kena ubah sikitlah. Bukan melihat, pelihat. Sebab melihat tu hijau bagi sifat pelihat. Kalau kita pakai makna melihat, nanti apabila bahas tentang ta'alluq sifat basar, itu jadi pening jadi. Sebab apa? Sebab ta'alluq sifat basar seperti juga ta'alluq sifat sama. Apa? Ada 3. Pertama tanjizi qadim, yang kedua suluhi qadim, yang ketiga tanjizi hadis. Ada 3 tak? Jadi melihat Allah Ta'ala tu ada 3. Apa? 3 hija'ah. Pertamanya tanjizi qadim, lulus dia kala. Apa makna? Tuhan melihat mendengar dia kala lagi. Apa benda hak Tuhan lihat, Tuhan dengar dia kala? Zat dan segala sifat-sifatnya yang sedia kala. Kerana zat sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadim, maka Allah Ta'ala melihat zat dia pun qadim juga. Faham tak? Tu. Jadi melihat ni, nak kata qadim ke hadis, kena tengok muta'allaq, tempat gantung, tempat tuju bagi pelihat. Tempat tuju bagi melihat. Melihat zatnya dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Maka zat Allah dan sifat-sifat Allah ni qadim ke hadis? Qadim. Kalau gitu melihat Allah Ta'ala pada benda yang qadim tu qadim juga. Gitu dah. Kalau gitu kita ni qadim ke hadis? Kita ni hadis baharu orang panggil. Artinya dulu kita tak ada. Sekarang baru ada. Maka ketika mana kita tu tak ada, apakah Allah Ta'ala melihat kita? Tak lah. Gitu. Tuhan tak melihat. Tak melihatlah kita. Moga kita tak ada lagi. Tak Tuhan lihat dah kita tak ada lagi. Tu. Lepas tu, buta lah Tuhan. Tak. Buta apa? Moga dia ada sifat pelihat. Tu. Nak beza melihat dengan pelihat. Dah dia tak melihat kita. Tak melihat. Moga kita tak ada lagi. Kita ni baharu kan. Dulu sebelum Tuhan buat kita ni tak ada.
Maka ketika mana kita tak ada tu Tuhan lihat dak kita? Tak lah. Tak lihat. Lepas tu buta Tuhan. Buta abahmu dak ni. Tuhan bersifat dengan sifat pelihat tu sedia kala. Ada pun melihat kita bila? Bila kita ada Tuhan buat kita boh ada kita Tuhan lihat kita. Nah, timbulnya suluhi qadim. Jadi nisbah kita belum dijadikan oleh Allah, Tuhan tak melihat kita lagi, tetapi patut pada Tuhan boleh lihat kita. Sebab apa? Sebab Tuhan bersifat dengan sifat pelihat. Itu kan. Nah, bila Tuhan lihat kita, bila dia cipta kita ada, bila ada baru Tuhan lihat. Baru Tuhan lihat. Muka kita baru. Gitu kan. Kalau gitu melihat tu bukan koding. Ya bukan koding, nisbah dengan melihat benda yang baharu. Nah, melihat benda yang baharu maka baharu juga Tuhan lihat. Gitu dah. Jadi sebab tu sifat samak basar ni muta'allaq tepat gantung dia, tepat ta'alluq dia nya benda yang wujud. Benda yang wujud. Benda yang ada. Sama ada benda ada tu benda qadim atau benda hadis. Maka sebab tu Tuhan lihat tak kita? Lihat. Tuhan lihat tak warna kulit yang ada di kita? Lihat. Tuhan dengar tak warna yang ada pada tubuh kita? Dengar. Itu. Tuhan lihat tak suara kita? Lihat. Lihat suara. Pelik. Kita boleh lihat tak suara? Tak lihat lah suara ni, kita boleh dengar je. Ada pun Tuhan, bukan hanya dengar suara, lihat suara. Itu Sebab apa boleh kata lihat suara? Sebab suara tu ada. Suara-suara tu apa? As-sautu aradun yakumu bil hawa. Suara-suara tu ialah arad yang menumpang pada jirim udara. Maka suara ni ada tak? Ada. Maka Allah Ta'ala lihat tak suara? Lihat. Lihat suara. Kita tak boleh lihat suara. Tuhan lihat tak suara saya? Lihat. Lihat juga suara. Tak boleh dengar je suara dak ni. Tu. Ada pun Tuhan dengar suara dan Tuhan lihat suara. Tuhan lihat rambut kita warna hitam dan Tuhan dengar rambut kita warna hitam. Tuhan lihat warna hitam yang ada pada rambut kita dan Tuhan dengar warna hitam yang ada pada rambut kita. Tu. Sebab apa? Sebab rambut pun ada, warna hitam pun ada. Warna hitam lain, rambut lain. Rambut zat. Hitam tu sifat wujudiah yang ada pada zat rambut. Benda lain. Bukan warna hitam tu ialah rambut, bukan. Kalau warna hitam ialah rambut, banyak benda hak hitam sini. Rambut belakang ni mikrofon hitam, rambut juga. Tak ada ni. Hitam lain, rambut lain. Hitam tu warna, sifat wujudiah. Tu rambut tu zat. Maka zat ada, sifat ada. Tuhan dengar kedua-dua. Tuhan lihat kedua-dua. Tuhan lihat rambut dan Tuhan lihat warna hitam yang ada pada rambut. Kita lihat rambut lah dengan warna hitam sekali dah tu. Tak ada nak beza dah warna hitam, warna rambut. Itu kita. Baik. Jadi terjemahan yang lebih tepatnya kita letak arti basar pelihat atau penglihatan. Itu lebih tepat. Sebab apa? Sebab hak qadim sedia kala ada di zat Allah Ta'ala, belum ada kita ni pun Tuhan bersifat dah dengan sifat tu. Apa? Pelihat. Adapun melihat, belum kita ada Tuhan patut pada boleh lihat kita. Bukan lihat sengerti lagi sebab kita tak ada. Orang panggil suluhi qadim. Patut pada sedia kala. Layak Tuhan, mampu Tuhan untuk melihat kita sebab Tuhan bersifat dengan sifat pelihat. Lihat sengerti tak lagi kita. Tak lagi sebab kita tak ada lagi, belum dia ciptakan lagi. Pas bila dia lihat sengerti kita, bila dia menjadikan kita. Bila dia ciptakan kita. Ijadul mumkin minal adami ilal wujudi. Bila Tuhan buat kita daripada tidak ada kepada ada. Tubik kita ada. Ketika tu Tuhan baru lihat kita. Baru lihat kita. Ada sini. Tu. Pas sekarang ni Tuhan lihat kita, lihat. Sikit lagi bila kita mati Tuhan lihat tak kita di dunia ni? Tak lah.
Oh, lepas tu buta Tuhan. Tak. Tuhan tetap bersifat dengan sifat pelihak. Lepas tu Tuhan tak lihat dah kita. Tak lihatlah kita sebab kita tak ada dah di dunia ni. Lepas tu Tuhan lihat di mana? Di alam barzakh pula. Gitu lah. Nah. Nah. Bahawa kiamat pula tiup sangkakala yang kedua bangkit balik manusia daripada kubur dengan jasad. Nah. Lepas Tuhan lihat lagi dah kita di alam barzakh. Tak adalah. Apa? Tak ada dah alam barzakh dia kata tu bangkit kelik pula manusia ni. Nah. Dengan jasad sekali, bukan dengan roh saja dah. Ingat baik-baik tu. Nah, tu lama ikut ajaran sesat ke. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Mampu. Nah, tu. Ada ajaran sesat di Kota Damansara tu. Orang dia tobat lah. Nah, dia mari cerita dia kata, Tok Guru Syekh tarekat saya dulu. Nah, tak semaya Ustaz. Bila saya tanya kenapa Syekh tak semaya, dia kata bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Bermula juga memang. Nah, jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Ya. Tu. Kalau orang mengaji sifat 20 ni boleh pegang tapa dah Syekh tu. Jadi syekh apa? Akidah fardu ain tak lepas. Nah, fardu ain tak lepas. Kalau mengaji sifat 20 ni basic. Basic saja. Pasti akan dengar. Nah, apa disebut dalam pengajian ilmu sifat 20 ni? Disebut oleh ulama bisalasatin kafaral falasifatul aidah. Idh ankaruha wahiyal musbattah. Ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Bisalasatin dengan sebab 3 perkara. Kafaral falasifatul aidah. Dikafirkan puak falasifah oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak kerana lainnya. Sebab apa? Iz ankaruha wahyal musbatah. Kerana mereka itu ingkar 3 perkara ini. Padahal 3 perkara ini sabit dengan dilalah qat'iyah yaqiniyah. Apa 3 perkara tersebut? Ilmun bijuz'iyyin. Ilmu Allah dengan secara detail. Falsafah kata, ilmu Allah hanya dengan secara umum, kulli saja. Tidak dengan juz'i. Maknanya Allah Ta'ala tahu rambut, tahu. Berapa helai rambut, Allah tak tahu. Siapa kata? Falasifah kata. Kafir dia. Jangan main-main. Nah, Allah tahu pasir di pantai, tahu. Berapa biji pasir, butir pasir, Allah tak tahu. Siapa kata? Falasifah kata. Kafir mereka. Jangan main-main. Wa hudusu awalimi baharu alam, kata falasifah, bikidamil alam. Alam ni qadim. Nah. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dihimpunkan kita manusia bila ditiup sangkakala yang kedua bi ajsadin dengan jasad-jasad wa kanat maitah, padahal sebelumnya kita adalah mayit, bangkai. Kata falsafah, dak, kita hanya dibangkit dengan roh sahaja. Jasad sudah jadi repuk makanan ulat di dalam kubur. Kata siapa? Falasifah. Ada tengok. Kalau mengaji sifat 20 boleh benteng awal-awal lagi daripada ajaran sesat. Ini satu contoh je ni baru. Tiba-tiba mari ustaz lah ni yang kata apa mengaji sifat 20. Tuan-tuan yang mulia, kalau dengar ada ustaz mengajar sifat 20, start motor pergi makan cendol. Pergi makan cendol gila. Nah, pergi pasar malam. Oh. Bengong dah ustaz ni. Nah. Kalau tuan-tuan dengar ustaz tu sebut kaunuhu qadiman, lagi selalu pergi pasar malam, pergi makan cendol. Oh, dia sendiri tak betul. Mana ada kaunuhu qadiman? Nah, adanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Nah, dia kaunuhu qadiman. Tengok. Dia nak marah orang mengaji sifat 20, dia sendiri tak tahu gapo dia sifat 20. Itu. Tuan-tuan, kalau dengar wah ustaz ni, inilah akibatnya lahirlah orang-orang yang jahil, jahalak, bodoh, duk ikut ajaran sesat. Nah, hak duk boleh ikut Rasul Kahar mula, ingat tak? Nah, tak ngaji sifat 20 lah kata. Nah, bolehnya cahaya sejahil-jahil orang tu.
Jadi rasul tapi bukan nabi. Nah, dia kata saya rasul, saya tak mengaku nabi, saya rasul aja. Lah. Kita mengaji sifat 20 nanti masuk bab ila nubuwah, risalah, nubuwah, kenabian, kerasulan. Apa kata ulama? Wa kullu rasulin nabiyyun. Tiap-tiap rasul itu ialah nabi. Wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Bukan tiap-tiap nabi itu ialah rasul. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Sebab tu Allah Ta'ala kata, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Tengok. Tuhan tak kata wa khatamal mursalin. Tengok hebat tak hebat Al-Quran. I'jaznya Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala kata wa khatamal mursalin, Nabi Muhammad tu penyudah bagi Rasul. Maka boleh-boleh sajalah orang mengaku dia Nabi tapi bukan Rasul. Sah. Sebab ada Nabi bukan Rasul. Betul tak? Nabi bukan Rasul. Tu wujud. Ada. Tapi bila Tuhan kata wa khataman nabiyyin, penutup bagi sekalian Nabi, jangan kata nak mengaku Rasul. Mengaku Nabi pun tak boleh. Tiba-tiba boleh yang mengaku saya Rasul tapi bukan Nabi. Kenapa tu? Bodoh pas kata dai. Tapi setara tu bodoh pun ada pengikut. Ada moga tak mengaji. Nah, ustaz mengaji ustaz motor hidup makan cendol. Sebab apa duk dengar ustaz kata saya mengaji sifat 20 atau sesak. Tu kabar-kabar dia dah nak jadi sesak. Nah? Tu habis itu. Banyaklah. Banyak lagi. Nah, anak ayat kata kalau kita mengaji sungguh-sungguh ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni insya-Allah mengawali diri kita, membentengi diri kita daripada ajaran-ajaran sesat. Ni dak habis duit puluh ribu, ratus ribu. Rumah tergada. Asal duduk rumah beli dah. Gada, duduk rumah sewa. Barulah jatuh nonggi, baru menyesal. Aku ni kena tipu dah ni. Oh. Nah, kalau mengaji dah ada benteng dah. Alalah, dengar awal-awal dia kata yang kembali kepada Tuhanmu, yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Tu kata apa lalu peng. Siapa mu ni? Nah, fardu ain tak lepas. Duk mengajar akidahku kufur. Tengok. Nah, tu ni. Sebab tu Tok Guru Haji Soleh almarhum Pondok Sik dia kata, ngaji betul-betul sifat 20. Insya-Allah. Tak suruh sibuk nak gaduh tarekat tu tarekat ni lah. Nah. Orang lain ni kan berakhir kena gitu. Ngaji sifat 20 kata lambat. Tu ni. Baru sifat bahasa. Baru berapa tahun dah ni. Nah. Biar lambat asas lah selamat. Gaduh cepat sangat, kabar-kabar sesak. Tak ada pasal. Saya kata, tengok apa kata, kalau ngaji sifat 20, awal-awal tahu dah sesak. Allah dia kata nyesalnya tak mengaji. Jadi sekarang ngajilah. Nah, jangan kita tu gaduh. Gaduh ni maknanya gopuh. Nah, nak main makom tinggi, cari syekh. Kita berakhir lagu tu kan. Kalau ustaz aduk mengajar masjid surah, dia kata kulit zahir tak berapa tinggi mana tu. Tak mendalam dia. You nak cari lagu mana? Tok Guru hok pakai seluar pendek duk kedai kopi sak rokok kecek bak ketuhanan 7 martabat 40 martabat. Dia kata wali ni mastur tertutup. Orang tak kenal dia. Padahal bukan wali, kuali. Tu. Tipu itu. Duit puluh ribu habis. Kalau gitu Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Apa arti basar? Melihat. Gitu. Gitu. Sebab kalau setakat melihat, Mu'tazilah pun kata Tuhan melihat. Tak ada firaqil Islam selain daripada ahli sunnah wal jamaah, tak ada kata Tuhan tu buta. Siapa kata buta kafir, dah. Semua kata Tuhan melihat. Tapi yang membezakan di antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah kerana kita mengisbatkan sifat. Adapun Mu'tazilah mengkosongkan zat Tuhan daripada sifat. Bagi mereka zat Tuhan tidak ada sifat. Maka Allahu basirun bizatihi. Allah zat yang maha melihat dengan zatnya sendiri. Tidak ada sifat di zatnya. Itu kata siapa? Mu'tazilah. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak begitu. Allahu basirun bi basarihi
wal basaru hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala. Nah, yang kasyifu bihal wujudu. Itu. Kita orang ahli sunnah wal jamaah i'tikad Allah zat yang maha melihat dengan bersepakai di zatnya sifat pelihat. Yang mana sifat pelihat itu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada. Setara mana sungguh lagi ada? Lau kushifa binal hijabu la ra'ainaha. Kalau dibukakan tabir tirai hijab, nescaya kita dapat nampak sifat pelihat Allah Subhanahu wa taala. Ada. Setara tu wujud, setara tu ada. Nampak sifat pelihat Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab apa? Sebab sifat pelihat tu ada. Kullu maujudin yasihu an yura. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat. Sah untuk dilihat. Walaupun sekarang kita tak dapat lihat lagi. Nah. Zat Allah Ta'ala ada tak? Ada. Maka sah tak untuk dilihat? Sah. Harus pada akal. Tetapi tidak berlaku di dunia ni melainkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akhirat kita kalau masuk syurga, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dapat nampak zat dia, maka dapatlah kelazatan nikmat yang paling sedap dalam syurga, iaitu ru'yatullah. Dapat ru'yah Allah Ta'ala. Apa? Dapat nampak zat Allah Ta'ala. Ini satu daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Bunyi dah masuk dah lagi. Masuk dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salam. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah.
sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Nah, jadi nampak zat Allah Ta'ala tu orang panggil termasuk daripada mumkinul aqli. Nah, perkara yang mungkin, perkara yang harus pada akal. Bukan mustahil akli dah. Nah, maka sebab tu kata ulama ahli sunnah, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi. Yakinlah hai saudara. Nah, dengan dapat nampak zat Allah Ta'ala. Di mana? Fi jannatil khuldi bila tanahi. Di dalam syurga khuldi. Nah, tanpa hak, tanpa sakat, tanpa kaifiat dan sebagainya. Nah, nampak Tuhan kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Dah. Tu. Mu'tazilah kata tak boleh. Melihat Tuhan ni tak boleh. Sebab apa? Sebab bila sebut kata melihat ni guna biji mata. Biji mata duduk depan. Nah, mesti sesuatu tu berada di hadapan. Mesti sesuatu tu berhubung dengan cahaya. Mesti objek tu berhubung dengan cahaya. Mesti ada jarak. Mesti sesuatu tersebut tu berjisim, bertokoh. Nah. Tu. Kata siapa? Kata Mu'tazilah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bertokoh. Bukan berjisim, tidak. Nah itu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab. Nampak-nampak ni bukan mesti ngabuti mata. Nah. Ru'yah tu naw'un minal idra. Nampak tu ialah satu bagai daripada mendapat. Melihat tu satu bagai daripada mendapat. Mengerti, mendapat. Sedina Umar dia ke mana dia duduk khutbah. Nah, khutbah di Madinah. Tiba-tibanya Allah Ta'ala bagi dia nampak tentera Islam yang jauh. Beratus batu daripada Madinatul Munawwarah. Sehingga dia kata, Jabal ya Sariyah Jabal. Nah, tengok. Nah, hei tentera naik bukit, naik bukit. Sahabat ketika tu hak duduk di jauh daripada Sayyidina Umar tu dengar suara Sayyidina Umar. Pelik ke? Pelik tak pada akal? Tak boleh. Mumkinul aqli. Ni harus pada akal. Kerana yang bagi lihat, yang bagi dengar ni siapa? Allah. Itu. Secara adatnya tak boleh lah pada zaman tu handphone pun tak ada. Ada ni. Video call pun tak boleh. Tapi Allah Ta'ala yang menjadi. Kita dapat hubung orang tu orang ni. Ini orang panggil zaman dulu tak ada. Zaman sekarang ada ke ni? Nah. Kalau orang zaman dulu, ayah kata mana boleh? Mana boleh? Mana boleh apa? Mana boleh pada adat, pada akal boleh. Nah. Pada akal harus. Kenapa? Karena perkara tersebut hanya mencarikan adat. Amrun khariqun lil adati. Tengok. Karamah ke, mu'jizat ke, irhas ke, ma'unah. Ini orang panggil perkara-perkara yang mencarikan adat. Nah, amrun khariqun lil adat. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Sebab tu nampak zat Allah Ta'ala ni dikatakan oleh ulama tadinya. Waqad ata fihi dalilun nakni. Mana? Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Nah. Tu. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli. Kerana berlaku dapat nampak zat Allah Ta'ala tu jaizun bil aqli. Harus pada akal. Sebab itulah Sayyidina Musa alaihi salam minta dengan Allah Ta'ala. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tengok. Tak kala mana Musa alaihi salam sampai ke tempat miqat kami, maka berkata-katalah, tu wa kallamahu rabbuhu, maka berkata-katalah akan dia Nabi Musa oleh Tuhannya. Nah, setengah daripada benda hak dia minta dengan Tuhan dia, arini anzur ilaika. Berikan kepada aku wahai Allah dapat lihat zatmu. Itu. Jadi kalau nampak zat Allah tu ialah mustahil pada akal, kita kena buang akal kita,
Bermakna Nabi Musa ni tak retilah hukum akal. Minta benda yang mustahil pada akal. Jangan. Ni. Nabi Musa lebih cerdik lagi weh. Nah. Maka Nabi Musa minta itulah dalil menunjuk kata ru'yatullah, melihat Allah tu harus pada akal, bukan mustahil pada akal. Nah. Tapi tak berlaku melainkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja di dunia ni ketika hidup. Dia benda yang harus pada akal ni tak semestinya semua boleh berlaku dah. Sebab tu ada perkara-perkara yang harus pada akal tu tak boleh kadang-kadang kita nak cerita bersahar main ke orang, tak boleh. Contoh seperti melihat Nabi dalam jaga. Mungkinul aqli, harus pada akal. Nah, tetapi benda tu nadirul wuku'. Nadir sangat nak boleh berlaku. Maka an-nadiru maujuduhu kal ma'dum. Benda nadir ada dia supaya tak ada. Maka sebab tu Imam Sa'id Ramadan Al-Buti kata kalau orang tu dapat nampak Nabi Muhammad dalam jaga, wajib dia kena sembunyi. Sayugia dia kena tutup. Kenapa? Terbit fitnah. Tengok. Bahkan kalau dia cerita wajib kerajaan kena ta'zir. Kena ta'zir, ambil hukum ta'zir, denda dia, penjara dia, sebab dia ke apa. Itu sahabat hak tu. Nah, bukan semua benda mungkin harus pada akal ni boleh kita cerita ke orang. Contoh, harus tak pada akal Allah memasukkan orang kafir di dalam syurga. Tu. Dalam akal ni akal. Harus tak? Harus. Tak ada tekanan ke apa buat Allah Ta'ala. Dia nak buah orang kafir dalam syurga boleh. Tapi mustahil aridi. Kenapa? Karena Al-Quran janji dah orang kafir tu heboh dalam neraka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka tak boleh kita nak ceramah tuan-tuan yang Kristian, yang Yahudi, Buddha, Hindu. Jangan bimbang. Kalau Allah nak, Allah boleh masukkan kalian dalam syurga. Nah, harus. Lalu bila ustaz tegur, apa ni ustaz ceramah cakap gini? Timbul fitnah ni. Nak bawa kepada pluralisme agama ke macam mana? Kenapa awak tegur? Ini kan harus pada akal. Memanglah harus pada akal. Tetapi mustahil berlaku. Bahkan mustahil aridi. Sebab apa? Sebab syarak telah janji. Orang kafir Allah Ta'ala tidak sekali-kali masuk dalam syurga. Maka Allah la yukhliful mi'ad. Sekali-kali tidak akan mungkir janji. Lepas tu kata harus pada akal tu. Semata-mata tilik akal tanpa melihat janjian Quran hadis. Supaya kita i'tikad Allah tu tidak ada tekanan di atas dia. Bebas dia nak buat apa. Bebas. Nak masuk orang Islam, orang mukmin, orang taat dalam neraka. Boleh. Tak ada masalah. Tuhan kan? Ikut dia. Moga je Tuhan. Semata-mata akal ni. Tapi tilik Quran hadis, mustahil. Orang panggil apa tu? Mustahil aridi. Jadi sebab tu penting sangat guna akal ni. Jangan kata buang akal tuan-tuan. Kalau kita nak mengaji Isra' Mi'raj ni puya-puya Isra' Mi'raj ni. Cerita Isra' Mi'raj ni mustahil pada akal. Tanya dia, akal siapa hak mustahil? Kalau akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak mustahil, mungkin. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau ab'adu min zalika ana ukirru. Kalau lebih pada ni Nabi Muhammad cerita, aku ikrar, aku tasdik, aku akui benar. Sebab apa? Sebab mungkinul aqli, harus pada akal. Kalau akal Abu Jahal, ya, mustahil. Dia kata mana boleh nak pergi ke Palestin daripada Mekah ni, jarak perjalanan kalau naik kuda tak berhenti di RNR mana-mana pun sebulan pergi, sebulan balik. Tiba-tiba Nabi Muhammad kata, pergi selepas isyak, sebelum subuh, siapa dah Abu Jahal dia tak ada akal. Sebab tu gelar Abu Jahal bapak bodoh. Maka dia tak boleh terima. Mustahil dia, tak boleh terima. Itu. Adapun akal orang cerdik, orang cerdas, harus pada akal. Sebab apa? Yang menyampai, yang menggerak itu bukan kuda, bukan unta, bukan buruk. Hakikatnya ialah Allah. Itu. Yang memberi sejuk siapa? Allah. Yang membakar siapa? Allah. Maka sebab itulah harus saja ada api tapi tak ada kebakaran. Harus tak pada akal? Harus.
Bukan kata tak terima dengan kepala otak saya. Api ada tapi tak terbakar. Bermakna menganggap bahawasanya api yang membakar, bukan Allah yang membakar gitu. Lepas tu kalau mari cerita Nabi Ibrahim dilempar dalam manjani, dengan Namrud ke dalam api, nak terima boleh? Tak terima ni cerita Doraemon ni. Sia. Ingkar mukjizat kafir. Jangan main. Ingkar karamah aulia tu fasik. Maka sebab tu tu jangan kita buang akal. Jangan. Ada orang cakap buang akal. Oh, buang akal jadi gila. Dah. Sandingkan akal dengan akal seiring. Itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sanding akal dengan akal mesti seiring. Jangan kedepankan akal berbanding nakal dan jangan mengkebelakangkan akal berbanding nakal. Kalau tidak sesat. Mu'tazilah mengkedepankan akal, nakal diletak ke belakang. Itu. Musyabbihah, atau Jabriyah pun mengkedepankan apa? Nakal. Mengkedepankan nakal, membuang akal ke belakang. Itu balik pula. Itu balik tu. Ahlus sunnah wal jamaah sanding akal dengan akal seiring. Gitu dah. Jangan buang akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Nak buang mana ayat tu? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tiba-tiba dia suruh buang akal. Buang akal tak tepi. Jadi gila ya. Cuba kita tengok. Kita dengan orang gila selisih banyak mana? Selisih banyak Kau tak selisih lah mana? Lebih kurang ya kita dengan orang gila. Jauh tikah langit bumi lah weh. Tiba-tiba suruh buang akal. Itu bukan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah guna akal seiringkan dengan nakal. Maka sebab tu boleh terima Isra' Mi'raj. Apa? Sebab amrun khariqun lil 'adah, bukan amrun khariqun lil aqli. Bukan perkara yang mencarikan akal, tetapi mencarikan adat. Nah itu ingat baik-baik itu. Baik, habis. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata. Allah Ta'ala bukan lihat dengan butir mata, okay? Pak kita pun melihat bukan dengan butir mata. Hak sebenarnya. Kita melihat dengan sifat penglihatan yang diletakkan oleh Allah pada biji mata. Gitu kan? Tengok orang buta tu bukan tak ada mata. Matanya ada. Tapi sifat pelihat dia tu tak ada. Gitulah. Jadi kita pun melihat bukan dengan biji mata. Tapi dengan sifat penglihatan yang diletak secara adat pada mata. Itu. Kalau gitu Allah Ta'ala hanya melihat tidak dengan biji mata. Patut Allah Ta'ala melihat dengan apa? Dengan sifat basar, sifat penglihatan dia. Itu dah. Dan tiada dengan sebab cahaya matahari. Kita kalau ada biji mata, ada sifat penglihatan pun bukan tentu boleh lihat juga. Kalau dalam gelap gelemak tak boleh lihat. Mesti kena ada cahaya. Dengan bukan dan tiada dengan sebab cahaya matahari dan cahaya pelita, bukan? Kita melihat kita melihat dengan sebab ada cahaya matahari atau cahaya pelita, cahaya lapu kau berapa baru boleh lihat. Cuba tutup lapu gelap gelemak. Tutup lapu gelap gelemak. Kita ada sifat pelihat tak? Ada. Boleh lihat tak? Tak boleh. Sebab apa? Tak ada cahaya yang berhubung. Jadi nak dapat lihat ni di kita makhluk ni mesti kita kena ada sifat pelihat. Mesti objek yang kita lihat tu berhubung dengan cahaya. Gitu dah. Adapun Allah Ta'ala tidak memerlukan cahaya. Tidak memerlukan berhubung objek yang nak dilihat tu dengan cahaya. Dalam gelap, semut yang hitam di atas batu yang hitam dalam gelap gelemak, pekak likat, tak ada satu cahaya pun. Tetap nyata pada sifat penglihatan Allah. Gitu. Habis. Dan lain daripada cahaya matahari dan cahaya pelita. Ikut gilah. Kena ada jarak, tidak boleh ada tabir dinding macam kita. Di belakang dinding ni kita tak nampak dah. Walaupun ada cahaya, walaupun kita tidak buta, tetapi oleh kerana ada tirai, dinding, tabir,
maka menghalang kita daripada melihat. Maka Allah lagu tu kah? Tidak sekali-kali. Pakailah baju lapis mana, tebal mana, lindunglah dengan hijab berapa tabir sekalipun tebal, tetap nyata pada sifat penglihatan Allah. Habis. Kemudian lawan sifat basar pelihat ialah buta. Ini ingat baik. Lawan ni bukan makna bergocoh dah. Ada orang mengaji kata apa mengaji sifat 20. Allah ada, lawan-lawan tak ada. Oh, ni. Allah lihat-lihat, lawan-lawan buta. Yang ngaji kan gitu bodoh molek. Ni. Berkali dia ingat lawan ni boxing tu. Nah, berlawan bergocok kalau lihat meneh buta. Ayat ke dia lawan tu bukan makna bergocoh bodoh. Nah, lawan tu maknanya tak boleh beri pun sekali. Hak terjemuh dari Arab wadidduhu. Itu. Nah, bukan hak terjemuh dengan wadarbuhu ka wa qatluhu ka bukan. Bukan makna bunuh, gocoh, tomoy, sparring, bukan makna tu. Makna tak boleh hipo sekali. Bila kita isbat Allah bersifat dengan sifat basar pelihat, mata buta tentu tidak. Itu. Buta Allah tentu tidak. Itu makna. Tak boleh beripu sekali kan? Nah itu. Itu maksud. Kita berhenti situ dulu insya-Allah. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, alhamdulillah.